Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa 'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam yang masih membaca suratul Maidah, muslimin dan muslimat rahimakumullah. InsyaAllah dalam waktu yang seringkas ini, saya pun faham tuan-tuan letih lepas merokok. Tu yang letih, tak berapa nak sedap badan. Saya faham semua itu, tak berhenti membela. Tuan-tuan muslimat, dalam masa 2 jam insyaAllah 20 minit yang diamanahkan kepada saya. Lajak sikitlah injury time 5 minit. Sentuh sikit, tak banyak. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Asy-Syu'ara, surah nombor 26. Asy-Syu'ara makna ahli syair, surah Makkiyah. Tuan-tuan muslimah, buka dalam tu ada beberapa ayat tentang ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam. Baca daripada ayat 60 lebih. Watslu alaihim naba'a Ibrahim. Ayat 69 atau 68. Start daripada situ. Tuan-tuan muslimah baca sampailah jumpa 2-3 ayat yang saya nak jadikan tajuk malam. Iaitulah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tukhzini yawma yub'atsu yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Ayat ni cerita ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam. Bapa segala nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Insan yang pernah berdoa di hadapan Kaabah. Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum al-ayat. Dalam suratul Baqarah ayat 129. Wahai Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim, bangkitkanlah di kalangan mereka akan seorang Rasul. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang pernah Nabi sabdakan, sesungguhnya aku dilahirkan Allah kerana doa bapaku Ibrahim. Muslimin dan muslimat, 3 ayat yang saya baca dalam surah Asy-Syu'ara adalah permohonan Nabi Ibrahim kepada Allah. Suatu permohonan yang terlalu tinggi, yang mesti kita menilainya
dengan nilai yang terlalu tinggi, kerana ia adalah perkara yang amat besar sekali. Pertama, Nabi Ibrahim pohon kepada Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun. Wahai Tuhan, wala tukhzini, dan janganlah engkau hina aku. Wala tukhzini. Kalau belajar Arab, la ada dua, la nahi dengan la nafi. Nahi dan nafi. Ini maknanya la nafi. La cegah, maksudnya la cegah. Iaitu, tolong ya Allah, jangan tukhzini, jangan bagi aku malu pada hari kebangkitan. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, aku pohon padamu ya Allah, jangan aku dihina. Kalau tafsir pimpinan Ar-Rahman disebut dengan jangan aku dihina. Bila? Yauma yub'atsun, pada hari kebangkitan. Tuan-tuan muslimat, ibu ayah, apalah kita nak heran kalau orang hina kita di dunia. Kita bawa Islam, kita ajak masyarakat balik pada Islam. Orang hamun kita dalam Facebook, orang maki kita dalam Facebook, kata macam-macam ulama kerbau lah, macam-macam cerita sebut dalam Facebook. Tuan-tuan, sebenarnya ia adalah kecil di sisi Allah. Kecil pada pandangan orang-orang yang beriman. Sekadar malu, sekadar dihina di dunia, kita ambillah sikap bersabar, dan kita fahamlah bahawa sesungguhnya benarlah kita apabila kita bawa risalah Allah. Orang tak suka, orang hina, orang maki, itu tanda kita betul. Ada lagi hina yang lebih besar, yang tak ada siapa nak backup, nak bela kita. Yang Nabi Ibrahim minta, tolong ya Allah, jangan hina aku pada hari kiamat. Sebab kehinaan pada hari kiamat tidak mampu digambarkan dengan ucapan. Kehinaan pada hari kiamat, dengan tiada insan, tiada manusia yang mampu untuk menolong kita lagi. Tak ada dah. Bila kita puasa siang hari, tak makan, tak minum. Kata almarhum Syekh Mustafa Masyur dalam kitabnya Zadun ala Tariq, dia menyebut bahawa bila kita berlapar siang hari, dahaga, tak makan, tak minum, walau sebutir nasi, walau setitik air, kata almarhum Syekh Mustafa Masyur, semua itu adalah tarbiyah dari Allah supaya kita paut jiwa hati dengan akhirat. Paling tidak ingat akhirat. Sebab akhirat tak ada makan, tak ada minum, lapar, susah. Pakaian tak ada, telanjang habis. Kecuali yang diberi pakaian ialah, kata Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir menyebut selain nabi-nabi, rasul-rasul, sahabat, di antara yang akan diberi pakaian di bumi mahsyar ialah golongan muttaqin, mereka yang bertakwa kepada Allah. So jangan bimbang. Kalau kita bertakwa pada Allah, kita bangun kubur, malaikat hantar pakaian. Itu kata Ibnu Katsir. Takkan telanjang. Bangun tu telanjang, tapi diberi pakaian. Siapa dia? Yang bertakwa. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika dia menafsirkan salah satu ayat daripada surah Maryam alaihassalam. Muslimin dan muslimat, tak ada hina paling dahsyat kecuali bumi mahsyar.
Di mana kita nak cari pertolongan pada hari itu? Orang-orang yang di dunia menyisihkan dirinya daripada Islam. Orang-orang yang di dunia menjarakkan dirinya dari sunnah Rasulullah. Orang-orang yang di dunia yang memandang Nabi dengan pandangan hina. Tanya diri kamu, kemana kamu? Aina tazhabun? Kamu nak lari mana? Kehinaan apa lagi tuan-tuan kita nak sebut? Ketika tiada siapa mahu membantu, ketika kita mengharapkan syafaat Rasulullah, tiba-tiba kita termasuk di kalangan manusia yang terhindar jauh dari syafaat Rasulullah. Sebab atas dunia buat lebih kurang dengan Nabi. Tak mau ikut cakap Nabi, hina Nabi, kutuk Nabi. Berapa ramai orang Melayu yang mengutuk Rasulullah. Berapa ramai orang Melayu yang menulis dalam internet yang tidak meyakini Rasulullah. Na'udzubillahi min zalik. Berdiri di bumi mahsyar. Kehinaan apa lagi ketika itu Allah lempar manusia-manusia yang hina ini ke dalam nerakanya. Hina apa lagi nak sebut? Sampai bangsatnya ahli neraka. Tuan-tuan baca suratul A'raf. Wa nada ashabun nari wa ashabul jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Menyerulah ahli neraka kepada ahli syurga. Wahai ahli syurga, an afidu alaina minal ma'. Kata ahli neraka, ni dialog dalam surah Al-A'raf. Dalam Quran ada dialog ahli neraka, sama-sama ahli neraka berdialog, tapi dialognya dalam bentuk laknat. Kawan ni laknat kawan ni, kawan ni laknat kawan ni. Dia kata hang punya pasal lah suruh undi yang itu. Contoh. Itu tak masuk tu dalam Quran, tak ada contoh. Hang punya pasal lah, aku dah elok dah, hang kata dia ni bagus. Berrepek dalam neraka, bergaduh. Habis duk kena pakak tu laknat melaknat among themselves. Sesama ahli neraka kutuk mengutuk, laknat melaknat. Ada dialog ahli syurga menyembang dengan ahli syurga. Yatasaalun, sambil tanya menanya. Ahli syurga tanya ahli syurga lain, macam syurga okey, hang tingkat berapa? Oh, dia tanya member, aku tingkat 2, aku tingkat 10 atas lagi. Bidadari hang lagu mana okey? Lain clear. Minum okey. Okok tak. Jangan nak minta rokok dalam syurga. Nyembang tanya, "Oi, member itu mana? Ha mana? Hari itu kawan itu. Waka mampu nak balon. Awaknya hari itu degil. Kita habaq dah undi ni tak mau." Contoh lagi. Nak sebut ahli syurga menyembang dengan ahli syurga. Allahu Rabbi. Ada dialog ahli syurga menyembang dengan ahli neraka, dan ada dialog ahli neraka menyembang dengan ahli syurga. Ayat dalam suratul A'raf, ahli neraka punya bangsat, punya hina menyembang dengan ahli syurga. Cara mana sembang tu jangan fikir. Ustaz, syurga neraka ni sebelah-sebelah macam rumah jiran ke? Jangan duk fikir sampai tahap tu. Tak sah. Kita cari jalan masuk syurga, berhenti rokok dah. Ayat tu kerja kita. Jangan duk fikir-fikir Allah lagu mana dia macam rumah kita di taman ke? Boleh hello-hello belakang dapur. Jangan fikir macam tu. Syurga neraka benda baik, percaya sudah. Ahli neraka kata apa? Wahai ahli syurga, an afidu alaina minal ma'. Boleh tak? Huluk-huluk sikit air yang sedang kamu minum. Kami tak ada apa dalam neraka. Kami pun minum, tapi hamim. Kami minum hamim. Hamiman wasuquma an hamiman faqatta
faqatta'a am'a'ahum. Penutup ayat 15 surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hujung penutup ayat 15 surah Muhammad, kata Allah, ahli neraka wasuquma an hamiman, akan diberi minum dengan cecair nama dia hamim. Lalu bila mereka minum, faqatta'a am'a'ahum, putuslah usus-usus mereka. Masuk saja air itu putus semua urat-urat dalam perut, isi perut semua hancur habis punya panas. Minum juga, tapi itulah minumannya. Ahli syurga kata, buangmailah segelas air daripada sungai-sungai susu, sungai-sungai madu, sungai-sungai arak yang kamu sedang minum tu, hulurlah segelas. Merempatnya ahli neraka, tuan-tuan muslimin muslimat, sampai minum pun minta ke orang di dunia. Minum sampai kencing 6 lori punya minum pula tak baca bismillah, satu pasal. Minum pula tangan kiri. Saya sebut dah, minum berdiri itu ulama bahas dengan berbagai pandangan. Sampai Imam Malik pesan, kalau minum Zam-Zam, Imam Malik pesan minum sambil berdiri dan tengok Kaabah. Tu pandangan Imam Malik. Imam Malik pesan kalau minum Zam-Zam depan Kaabah, berdiri tengok Kaabah. Tu pesan Imam Malik. Imam Syafi'i kata kalau boleh duduklah, adabnya di situ. Namun perbahasan minum berdiri di luar. Tetapi clear dalam Bukhari, Nabi menyebut jangan makan, jangan minum tangan kiri. Itu adalah syaitan, kata Rasulullah. Jaga adab, minum tangan kanan. Berdiri ke duduk, yang tu bahan banyak. Tak ada kursi, duduk lagu mana? Kan nak duduk atas tanah hujan lebat, dirilah sat. Ada kaedah, ada yang dibahas. Tapi tetap tangan kanan. Di dunia minum sakan, macam-macam air minum. Buka puasa tu segala jenis air beli. Tolak air bateri ya. Yang tu tak beli, lain semua beli. Minum sakan. Mai-mai kita na'udzubillah dihumban dalam neraka. Kita tak nak kita, tuan-tuan. Tapi Allah sebut ayat dia, tentu ada mereka itu. Minta daripada ahli syurga segelas air yang nikmat. Lalu mereka kata lagi, au mimma razaqakumullah, buatmailah sikit rezeki yang sedang kamu nikmati. Buatmailah walahmi tayrim mimma yashtahun. Lahmi tayr, laham daging burung. Ahli syurga akan makan daging burung. Ahli syurga akan makan macam-macam. Ya Allah, nikmatnya syurga. Ahli neraka makan tak? Makan zakum. Inna syajarata zakum ta'amul athim. Dalam surah Ad-Dukhan, Allah kata makanan bagi ahli neraka ialah zakum, buah yang berduri, durinya dari neraka. Na'udzubillah, telan. Tak ada yang elok makanan ahli neraka. Lalu mereka minta, buat mainlah sikit. Kau ada cucuk kodok hak bidadari, bawa buat main sikit. Kau ada nasi lemak mana, buat main sikit, kami teruk dah. Qalu innama harrama 'alallahu 'alal kafirin. Sungguhnya Allah mengharamkan, ahli syurga jawab, Allah haramkan makanan dan minuman syurga kepada orang yang kafir, yang kufur kepada Allah. Jaga tuan-tuan. Orang hina di dunia kita boleh sabar, tak ada masalah. Dan orang hina kutuk kita sebab kita bawa Islam, lagi sempoi. Pahala tak? Kita sabar tu pahala. Lainlah kalau orang hina kita buat jahat, tu cerita lain. Ni kita bawa Islam, orang hina, ada apalah kecil. Yang kita nak fikirnya ialah kehinaan pada hari kiamat yang Nabi Ibrahim minta dengan Allah, tolong ya Allah, jangan hina aku pada hari kiamat. Bila Allah hina, tuan-tuan, tak ada tempat dah kecuali neraka. Yang kedua, Nabi Ibrahim kata apa? Yauma la yanfa'u malun wala ban.
Apa dia hari penghinaan tu? Apa dia hari kiamat tu? Hari itulah yauma la yanfa. Hari yang la yanfa. Itu la nafi, itu la nafi. Menafikan, tak ada manfaat dah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tiada manfaat lagi ketika kita berdiri di bumi mahsyar. Tiada manfaat dah dua benda. Pertama, malun, harta kita. Duit, kereta, rumah, semua tak ada manfaat dah. Nak jadi dia manfaat mana? Dunia. Dunia, duit, kereta, rumah, apa saja yang ada di dunia, yang kita ada di sudut malun, harta, nak ambil manfaat dia, sini, bukan akhirat. Akhirat la yanfa. Tak ada dah. Tak ada berguna dah harta benda kita. Wala banun, anak pinak pun buat tak peduli, tak ada guna. Sini dunia tempat didik anak pinak. Sini dunia tempat kita mencurah segala apa yang ada untuk membentuk keluarga yang bukan sekadar keluarga bahagia, tetapi keluarga bertakwa yang melebihi bahagia. Kalau keluarganya bahagia, takwa tak ada, apa nilai? Bahagia satu keluarga, kereta 5 biji, anak 8 orang, 8 tak puasa, bahagia. 8 terkedarah belah siang. Ayah pun serupa, rokok celah-celah pokok mana dengan siang tu, mujuk tak kena tangkap naik kereta mayat. Bahagia pun, duit banyak, kereta mewah, rumah besar, bahagia apa? Cuba tanya. Sebab itu kita mesti sebut bukan keluarga bahagia, tapi keluarga yang bertakwa, yang mengatasi kebahagiaan yang manusia fikirkan atas dunia. Tak ada manfaat dah. Habis semua. Yang manfaat apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Tu yang ada. Saya, tuan-tuan muslimat, berdiri depan Allah. So, inilah dia. Man atallaha, kecuali man, isim nakirah, man, siapa saja, tak kira dia pangkat apa, selagi dia menyawa manusia, manlah dia. Illa man atallah, ata makna datang, jumpa, menghadap. Atallaha, sesiapa yang nanti di bumi mahsyar datang menghadap Allah dengan qalbin salim. Qalbin salim ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan hati yang bertakwa. Tuan-tuan muslimat sekalian, inilah puasa la'allakum tattaqun. Allah bukan nak tegur kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Aku nak kamu jadi mudah, aku tak mau susahkan kamu. Sampai tahap tak boleh puasa, suruh qadha, macam-macam punya baiknya Allah. Innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya Allah itu bar, albir, suka buat baik pada makhluk dia. Dia suruh puasa, celah-celah tu terbit kasih sayang dia, musafirnya, sakitnya dan sebagainya. Subhanallah. Tuan-tuan muslimin muslimat, kita baru masuk malam 12. Ada lagi 18 hari. Bulan ni 30 Ramadan. Raya hari Rabu 6 hari bulan. 2 tahun lepas tahu dah. Pasal ahli falak kira tu, jangan salah mereka, ilmu mereka. Mereka kira tepat, insya-Allah. Raya hari Rabu 6 hari bulan. Nak apa tuan-tuan, ada 18 hari lagi. Saya nak pesan, kalaulah 12 hari ni malam 12 dah, 11 hari dah. Kalaulah 11 hari ni ada benda terkurang, boleh berbetul lagi. Maksud saya, kalau bangun tu nak sahur tu makan. Bahkan ayat 17 Ali Imran, di hujung ayat 17 Ali Imran, Allah kata, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang suka minta ampun waktu sahur. Allah nak masukkan dalam syurga, dalam ayat tu, antara golongannya ialah mereka yang suka minta ampun waktu sahur.
Ulama tafsir bahar maknanya semayanglah dulu, makan sahur. 2 rakaat jadilah. 4 jadilah. 6, Nabi 8 cukup. Kita buat 2 pun wali dah 2. Nabi kata selama memerah susu kambing, lama mana? 5 minit. Bangun, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu baru makan. Sebelah hari tak buat, insya-Allah ada 18 hari lagi. Sebab ini syahrul maghfirah, bulan keampunan. Pintu syurga terbuka, pintu neraka Allah bagi tutup, mat syaitan semua Allah rantai. Ini dia. Ambil ruang-ruang ini, ambil kesempatan. Kalau masih lagi rembat sakan, waktu buka puasa tak sedap ke diri, makan sampai dia letih badan, boleh berbetul lagi. Kalau pula Ramadan sebelah hari duk mengatur mengumpat ke orang tak habis-habis, boleh berbetul lagi. Sebab kata Nabi, kalau itulah puasa kamu tak boleh tinggal mengatur ke orang, mencaci sana, mengatur sana. Nabi kata Allah tak perlu dah kamu berlapar dah. Berkata Imam, salah satu mazhab Syafi'i menyebut, sampai dia tahap dia sebut, kalau orang yang puasa siang hari duk mengatur hamun orang, fitnah orang, kata ulama tu dia kena qada hari lain. Sampai tahap tu, wahai dia sampai maghrib, dia tunggu maghrib, kata ulama puasa dia sia-sia, dia kena qada bulan lain. Sampai tahap tu dijaganya supaya kita sedar tingginya nilai puasa kerana membawa kita kepada takwa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah Ta'ala sebut yang akan masuk syurga ialah ittaqaw rabbahum, mereka yang bertakwa kepada Tuhan mereka. Cukup, termasuk injury time 25 minit. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sebelum saya berundur, saya minta kebenaran daripada pihak surau. Hasrat Syekhuna, guru kita Ustaz Usam Datuk Badarudin, yang minta tolong saya sampaikan hasrat dia pada tuan-tuan. Dia minta tolong untuk saya lancarkan, siapa yang berhajat malam ni, sijil wakaf untuk mahat tafih dia di Kodiang. Saya orang yang bertanggungjawab, salah seorang yang bertanggungjawab dalam pembinaan mahat tafiz itu, dalam mengumpul dana. Saya bertanggungjawab membantu Ustaz Usam. Tuan-tuan muslimin muslimat, Datuk Badarudin Mufti, Datuk Mufti pesan dekat Ustaz Usam, banner mahat tafiz ni saya pernah tidur di Kodiang, di sekolah dia tu, dan Datuk Badarudin kata ambil anak-anak yatim. So 3 suku pelajar dia adalah anak-anak yatim yang kematian ayah dan ibu. Datuk Badarudin pesan dekat Ustaz Usam, jangan ambil sekupang pun dengan puak-puak ni. Kau adalah pakcik-pakcik mereka jaga, jangan ambil. Lalu Ustaz Usam tanya, nak ambil duit mana baba? Datuk kata, ambil duit orang ramai, hang buatlah wakaf ke apa, tanah beli apa wakaf, bagi orang ramai dapat pahala sama. Datuk kata, aku boleh tulis surat kepada kerajaan persekutuan minta bantuan. Boleh, aku mufti, tapi aku tak nak, aku nak orang ramai kongsi pahala sama. Itu dia. Saya pernah tidur malam tu di mahat tafiz. Besok tu saya jadi imam subuh, dan saya tengok mereka takrir ulang bacaan. Budak-budak umur 11, 12, anak-anak yatim. 3 suku pelajarnya ialah anak-anak yatim. Tuan-tuan, Allah pesan, wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak yatim. Qul islamul lahum khair, katakan wahai Muhammad, buat baiklah pada anak yatim itu. Islah, buat baik pada mereka. Itu perintah Allah. Fa ammal yatima fala taqhar, maka anak yatim jangan kamu hardik mereka. So mana tuan-tuan mampulah, ada RM10, ada RM20, ada RM50. Saya lancar dah 3-4 tempat sepanjang saya tazkirah Ramadan. Alhamdulillah, sambutan subhanallah. Kenapa tuan-tuan? Sebab ini bulan Ramadan. Saya sebut bagi penutup, minit, saat, minit, jam, hari di bulan Ramadan tidak sama dengan saat, minit, jam di bulan Syaban. Tak sama.
Tuan-tuan, 2 rakaat ba'diyah lepas isyak tadi tak sama pahala dia 2 rakaat isyak ba'diyah isyak bulan Syaban, tak sama. Ini Ramadan. Ini Ramadan. Wa ana ajzi bih, dalam hadis kudusi Allah kata akulah yang akan balas. Sebab Ramadan puasa tu aku punya, aku yang akan balas. Maka Allah nak bagi 2 juta pahala, Allah nak bagi 5 juta pahala, Allah punya hak. Inilah hebatnya Ramadan. Tu yang Nabi kata, kalau kamu tahu Ramadan hebat, kamu nak tiap-tiap bulan Ramadan. Di pasal kita wali 30 hari sudah. Nah tu saya umumkanlah hasrat Ustaz Usam untuk guru kita. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh bantu sekadar mana tuan-tuan mampu. Ingat tuan-tuan, ini bulan Ramadan. Saya ulang balik, ini Ramadan. Tak sama pahala dia dengan bulan lain. Itu dia yang ingin saya sampaikan, hasrat Ustaz Usam Datuk Badarudin. Sekian, terima kasih saya atas perhatian muslimin dan muslimat. Sebab bukan senang tuan-tuan nak dengar, nak duduk, letih badan. Letih. Saya tiap-tiap malam tazkirah utara selatan sampai ni pening kepala punya letih. Ingat nak rehat tahun ni, mereka tak bagi rehat. Mereka habak ke saya, ustaz nak rehat duduk dalam kubur. Tu anak murid punya cerdik. Ustaz nak rehat duduk dalam kubur. Lagi menyawa, jom kita tazkirah. Itulah sama-sama kita tanggung keletihan untuk menyatakan letih tak apa demi agama. Jangan letih kerana buat maksiat. Na'udzubillah. Sekian untuk malam ni. Ada rezeki kita jumpa lain kali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.